Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan tentang Akta Hasutan 1948. Terlebih dahulu sebelum saya ulas dengan lebih lanjut tentang Akta Hasutan ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nur Ain binti Sahadi, nombor matriks BC 221-60258. Sebagai pengenalan untuk topik ini, Akta Hasutan 1948 adalah undang-undang yang diperkenalkan oleh Kerajaan British, di mana pada ketika itu Malaysia dikenali sebagai Malaya. Akta ini adalah bertujuan untuk mengawal ucapan dan tindakan yang dianggap dan cenderung untuk menghasut. Akta ini bertujuan untuk mencegah sebarang tindakan atau ucapan yang boleh mengancam keselamatan negara, ketenteraman awam atau keharmonian antara kaum. Akta ini melarang sebarang perbuatan, ucapan, penerbitan atau pengedaran bahan, misalnya newspaper dan seangkatan dengannya lah, yang boleh dianggap menghasut, termasuklah menghasut kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana kerajaan atau pihak berkuasa. Seterusnya, akta ini juga bertindak untuk akta ini akta ini dilakukan adalah untuk mencegah daripada menghasut rakyat untuk menentang undang-undang atau perintah yang sah, mandatori. Seterusnya, akta ini juga bertindak untuk mencegah daripada menghasut kebencian atau permusuhan antara kaum atau kumpulan etnik yang ada di Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mencegah daripada menghasut untuk menimbulkan ketidakpuasan hati terhadap sistem keadilan atau pentadbiran negara. Sebagai kesimpulan untuk pengenalan Akta Hasutan 1948 ini, pelanggaran Akta Hasutan boleh dikenakan hukuman penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Akta ini telah menjadi subjek perdebatan dan kritikan kerana dianggap menyekat kebebasan bersuara dan hak asasi manusia, human rights law. Walau bagaimanapun, ia masih digunakan sebagai alat untuk mengekalkan kestabilan dan keselamatan negara. Selamat sejahtera, saya Vai Delinitina binti Justin memegang kad matriks BC 22160-122 akan membentangkan tentang isu 1, iaitu pendakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya akan menjelaskan tentang 4 isu yang berkaitan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang pertama, konteks pendakwaan. Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri, didakwa di bawah Akta Hasutan kerana kenyataan berunsur sensitif menyentuh isu 3R, iaitu raja, agama dan kaum, semasa berucap dalam kempen politik. Pendakwaan ini menimbulkan kontroversi kerana melibatkan seorang tokoh politik besar. Yang kedua, tuduhan penyalahgunaan Akta Hasutan. Pihak pembangkang dan penyokong Muhyiddin menuduh kerajaan menggunakan Akta Hasutan secara selektif untuk melemahkan pembangkang. Mereka mendakwa tindakan ini merupakan penyalahgunaan kuasa yang boleh menyekat kebebasan bersuara dan demokrasi. Seterusnya, yang ketiga, sokongan terhadap pendakwaan. Penyokong Akta Hasutan berhujah bahawa tindakan ke atas Muhyiddin adalah wajar untuk memastikan tiada kenyataan politik yang boleh mencetuskan ketegangan kaum atau agama yang berpotensi mengancam kestabilan negara. Yang keempat,
impak kepada kebebasan bersuara. Kes ini mencetuskan kebimbangan bahwa akta hasutan digunakan untuk menyekat hak rakyat untuk mengkritik kerajaan atau menyuarakan pandangan mereka, sekaligus membangkitkan persoalan mengenai keseimbangan antara keselamatan negara dan hak asasi manusia. Assalamualaikum, nama saya Nurul Farhana binti Mahadi, memegang kad Matrix BC 22160241. Hari ini saya akan membentangkan isu 2, iaitu kritikan terhadap penggunaan akta hasutan. Yang pertama, pembatasan kebebasan bersuara. Akta hasutan ini dianggap sebagai alat untuk menekan kebebasan bersuara. Banyak pihak berpendapat bahawa akta ini sering digunakan untuk membungkam kritikan terhadap kerajaan, termasuklah media yang mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pihak berkuasa. Yang kedua ialah ketidaktentuan dalam tafsiran. Akta ini memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk menjelaskan perkataan atau tindakan sebagai satu bentuk hasutan tanpa garis panduan yang jelas, sehingga membolehkan penggunaan yang selektif dan berat sebelah. Yang ketiga ialah penyalahgunaan kuasa. Akta ini juga boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, di mana individu atau kelompok yang tidak sehaluan dengan pemerintah akan dikenakan tindakan di bawah akta tersebut. Penyalahgunaan kuasa sering dianggap sebagai alat untuk menindas suara pembangkang. Dan yang keempat, kesannya terhadap demokrasi. Akta ini juga membawa kritikan yang berfokus kepada impak negatif terhadap demokrasi di Malaysia. Akta ini dianggap sebagai penghalang perbincangan secara terbuka dan kritikal yang diperlukan untuk pembangunan negara yang lebih baik. Dan yang kelima, impak terhadap aktivis dan media. Media dan aktivis sering menjadi sasaran utama dalam penguatkuasaan akta hasutan. Hal ini telah menyebabkan banyak laporan atau pandangan kritikal terhadap kerajaan atau institusi tertentu yang tidak dapat disuarakan dengan bebas, yang menjejaskan integriti media dan penglibatan masyarakat dalam proses politik. Seterusnya, saya Iza Zura binti Abdul Ghaib, memegang nomor matriks BC 22160294, akan membentangkan isu 3, yaitu perdebatan mengenai pemansuhan akta hasutan. Perdebatan mengenai pemansuhan akta hasutan melibatkan dua sisi yang berlawanan, yaitu ada yang mendukung dan ada yang menentang. Pemansuhan akta ini dilihat dalam konteks perubahan politik Malaysia pada tahun 2018. Terdapat beberapa langkah pembaruan undang-undang telah dilaksanakan, termasuk usaha menghapuskan akta-akta yang dianggap membatasi kebebasan individu. Namun, kerajaan kembali berubah selepas pilihan raya umum pada tahun 2020. Terdapat kebimbangan bahwa pemansuhan akta ini mengundang implikasi buruk terhadap keselamatan dan ketentraman awam. Seterusnya, berikut merupakan pendapat yang mendukung dan menentang pemansuhan akta hasutan. Mereka yang mendukung berpendapat bahwa akta ini sudah ketinggalan zaman dan sering disalahgunakan untuk mengekang kebebasan bersuara. Mereka beralasan bahwa akta ini memberikan ruang yang luas bagi pihak berkuasa untuk menyekat sebarang kritikan terhadap kerajaan. Akta ini turut dilihat sebagai langkah ke arah pembaruan demokrasi di Malaysia. Mereka percaya bahwa negara harus memberi ruang yang luas pada rakyat bagi menyuarakan pendapat dan berbincang mengenai isu sensitif seperti politik, agama, dan perkauman, tanpa rasa takut akan tindakan undang-undang. Mereka turut berpendapat bahwa akta lain seperti Akta Kesalahan Komunikasi 1998 dan Kanun Kesiksaan lebih sesuai bagi menangani perkara-perkara hasutan atau kebencian. Seterusnya, berikut merupakan pendapat yang menentang pemansuhan. Mereka berpendapat bahwa akta ini masih penting untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian negara. Mereka turut berpendapat bahwa tanpa akta ini, isu yang berkaitan dengan sensitiviti agama dan perkauman mungkin akan semakin parah dan mencetuskan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Hal ini turut menyebabkan perbincangan yang tidak terkawal atau penuh kebencian boleh merosakkan perpaduan negara. Oleh itu, akta ini menjadi alat untuk mencegah ucapan kebencian atau hasutan
yang boleh mengancam keamanan awam. Saya, Dania Emilia binti Maharis, pemegang kad matrik bernombor PC 22160191 akan membentangkan isu Akta Hasutan yang keempat, iaitu persoalan terhadap pendakwaan selektif. Apakah itu pendakwaan selektif? Pendakwaan selektif merujuk kepada situasi di mana tindakan pendakwaan dijalankan secara tidak adil atau berat-sebelah, berdasarkan pertimbangan yang tidak sah seperti bias politik, perkauman, hubungan pribadi atau motif lain yang tidak berkaitan dengan fakta atau bukti kes. Pendakwaan selektif sering dilihat sebagai penyalahgunaan kuasa yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan undang-undang. Seterusnya ialah ciri-ciri pendakwaan selektif. Pertama ialah pilihan sasaran. Hanya individu tertentu diambil tindakan sedangkan individu lain yang melakukan kesalahan serupa tidak didakwa. Seterusnya ialah motif politik atau pribadi. Pendakwaan mungkin bermotifkan dendam, tekanan politik atau untuk melemahkan lawan politik. Yang ketiga ialah bukti tidak kukuh. Kes dibawa ke mahkamah walaupun bukti tidak mencukupi atau hanya untuk mencipta persepsi negatif. Seterusnya ialah isu semasa berkaitan pendakwaan selektif. Kes-kes berprofil tinggi. Terdapat kritikan terhadap bagaimana sesetengah kes melibatkan tokoh politik atau individu berpengaruh di proses. Tuduhan bahawa keputusan pendakwaan dibuat berdasarkan faktor politik dan bukannya bukti kukuh terus menimbulkan perdebatan. Seterusnya ialah impak kepada kepercayaan rakyat. Persepsi terhadap pendakwaan selektif mencetuskan kebimbangan negara di peringkat antarabangsa. Seterusnya, peningkatan tekanan awam. Banyak pihak, termasuk Badan Bukan Kerajaan NGO dan pemerhati undang-undang, menyeru kepada reformasi perundangan yang memastikan ketulusan dan keadilan dalam proses pendakwaan. Contoh pendakwaan selektif. Dari segi politik, pemimpin pembangkang didakwa untuk melemahkan gerakan politik mereka, manakala sekutu pemerintah tidak diambil tindakan walaupun terdapat bukti kesalahan. Seterusnya ialah perkauman atau diskriminasi. Kumpulan minoriti menjadi sasaran pendakwaan lebih kerap berbanding kumpulan majoriti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Dang Nusyairah binti Abdul Rahim yang memegang kad nama matriks BC 2216047 yang akan membentangkan isu 5 iaitu penyalahgunaan Akta Hasutan untuk menyekat kebebasan bersuara. Isu dan kontroversi yang sering timbul dalam Akta Hasutan 1948 dalam kebebasan bersuara adalah akta ini sering dianggap oleh setengah pihak sebagai alat untuk menyekat kebebasan bersuara dan menghalang kritikan terhadap kerajaan. Sesetengah pihak menyeru agar akta ini dikaji semula dan dimansuhkan untuk memastikan hak asasi manusia dihormati. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia berpendapat tindakan menggunakan Akta Hasutan 1948 bagi tujuan menghadkan hak kebebasan bersuara adalah tidak adil dan menindas. Pemangku pengurusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia pada tahun 2019 berkata, kebebasan bersuara adalah hak seluruh rakyat Malaysia seperti yang tertaktub di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan termasuk Perkara 19 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat. Beliau juga percaya bahawa sesiapa yang memberikan pandangan tentang hak asasi manusia sepatutnya tidak bimbang dikenakan tindakan atau intimidasi. Selain itu, pendapat dan pandangan yang dibuat dalam konteks perbahasan akademik, pembabitan dalam politik yang tidak berniat mencetuskan kebencian, kemarahan, keganasan atau diskriminasi seharusnya dianggap sebagai satu amalan dalam memenuhi hak kebebasan bersuara, katanya dalam satu kenyataan. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia mengecam penggunaan Akta Hasutan untuk menutup mulut dan mengugat
peluang hak asasi manusia kerana ianya juga tidak boleh digunakan untuk menangani perbezaan pendapat dalam isu-isu sensitif di Malaysia dan forum antarabangsa. Tambah pula, ruang untuk berhujah dan berbahas adalah satu penanda aras kepada masyarakat yang terbuka di mana mereka boleh menerima perbezaan pendapat dan kepercayaan. Beliau juga berkata bagaimanapun sekatan tersebut haruslah seimbang, berkadar, jelas dan adil, dan yang paling penting ialah harus mematuhi norma antarabangsa mengenai hak kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat. Antara salah satu kes yang terdapat di Malaysia tentang Akta Hasutan 1948 adalah tentang kes Profesor Madya Dr. Azmi Syaram yang didakwa dalam Akta Hasutan 1948 kerana tertuduh menghasut. Beliau mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung krisis politik di Perak pada tahun 2014. Latar belakang kes adalah Profesor Madya Dr. Azmi Syaram merupakan seorang pensyarah dalam bidang undang-undang dari Universiti Malaya. Tarikh kejadian beliau didakwa adalah pada 2 September 2014. Beliau didakwa di bawah Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang menyatakan bahawa adalah satu kesalahan untuk membuat kenyataan yang dianggap boleh menimbulkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana institusi yang dilindungi undang-undang. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun, denda sehingga 5,000 atau kedua-duanya sekali. Punca dakwaan adalah pada mulanya, Profesor Dr. Madya Dr. Azmi Syaram memberikan pandangan akademik berhubung krisis politik di Perak dalam sebuah artikel berita. Beliau didakwa menyatakan perkataan menghasut itu di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, Jalan Hang Tua pada 12.30 tengah hari, 5 Ogos 2014. Pandangan itu merujuk kepada bagaimana pertukaran kerajaan negeri Perak ketika itu berlaku dengan menekankan kepentingan mematuhi proses perundangan dan perlembagaan. Beliau juga menyatakan bahawa tindakan Sultan Perak yang membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Perak dan menggantikan Menteri Besar pada waktu itu adalah bercanggah dengan prinsip perlembagaan. Akhir sekali, keputusan kes. Pendakwa menutup kes selepas memanggil 4 saksi untuk memberi keterangan dalam perbicaraan terhadap Azmi. Pada tahun 2015, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk melepaskan dan membebaskan Dr. Azmi Syaram daripada tuduhan tersebut dengan alasan bahawa kenyataannya adalah dalam berbentuk pendapat dan tidak bertujuan untuk menghasut. Walau bagaimanapun, kes ini telah menarik perhatian kepada pengguna akta hasutan yang sering dipertikaikan oleh pihak-pihak yang menyokong kebebasan suara di Malaysia. Tambahan pula, pengguguran kes ini dianggap sebagai kemenangan kecil bagi kebebasan suara. Kesimpulannya, kes Dr. Azmi Syaram ini mencerminkan kontroversi tentang batas kebebasan bersuara dan hak individu dalam menyuarakan pendapat, serta pengguna akta hasutan yang dilihat oleh sesetengah pihak sebagai alat untuk mengekang kritikan terhadap kerajaan dan institusi tertentu. Isu 6. Isu 6 ialah penggunaan akta hasutan dalam isu media sosial. Akta Hasutan 1948 adalah undang-undang yang diubah untuk menangani sebarang perbuatan, ucapan, penerbitan atau bahan lain. Contoh penggunaan akta hasutan dalam media sosial. Kenyataan sensitif. Pengguna media sosial boleh dikenakan tindakan jika mereka memuat naik
berkongsi, atau menyebarkan kandungan yang berpotensi mengasut seperti penghinaan terhadap agama, bangsa, atau institusi beraja. Selain itu, platform tindakan. Contoh platform tindakan yang sering terlibat termasuk Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram. Dan cabaran kawalan. Dalam era digital, pelaku boleh menyembunyikan identiti melalui akaun palsu atau menggunakan pelayan luar negara menyebarkan penguatkuasaan. Contoh kes yang berprofil tinggi, yaitu kes penghinaan agama. Individu yang membuat kenyataan menghina agama tertentu telah dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan. Selain itu, kontroversi politik. Kenyataan yang dianggap mengkritik raja atau institusi tertentu juga menjadi sebab beberapa individu itu didakwa. Kes yang telah berlaku di Malaysia mengenai Akta Hasutan dalam isu media sosial, yaitu kes hantaran menghina Sultan Muhammad pada tahun 2019. Latar belakang kes. Konteks institusi Diraja Sultan Muhammad, Sultan Kelantan merupakan Yang di-Pertuan Agong ke-15 Malaysia, yaitu pada tahun 2016 hingga 2019. Baginda dikenali kerana kepribadiannya sederhana dan sifat masyarakat. Baginda meletakkan jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada Januari 2019, menjadi raja pertama dalam sejarah negara yang melakukan demikian. Undang-undang yang berkaitan. Penghinaan terhadap raja atau institusi Diraja Malaysia adalah satu kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233, yaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yang melarang penggunaan media sosial untuk menyebarkan kandungan jelek, palsu, atau yang mengancam. Kesalahan penghinaan, yaitu kes ini melibatkan hantaran di media sosial yang dianggap menghina Sultan Muhammad selepas meletakkan jawatan baginda. Hantaran-hantaran tersebut dikategorikan sebagai provokasi dan tidak menghormat martabat institusi diraja. Tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa iaitu beberapa individu disiasat dan didakwa atas tuduhan menghina Sultan Muhammad di media sosial. Kes ini mencetuskan perdebatan awam mengenai kebebasan bersuara dan keperluan menghormati institusi diraja. Kes ini telah memberikan impak sosial, yaitu menimbulkan perbincangan meluas di Malaysia tentang hak kebebasan bersuara, peranan media sosial, dan tanggungjawab rakyat untuk menjaga keharmonian masyarakat serta menghormati sensitif budaya dan institusi negara. Kesimpulannya, kes hantaran menghina Sultan Muhammad menjadi peringatan tentang keperluan menjaga kesopanan dan menggunakan platform media sosial dan menghormati undang-undang serta institusi negara. Ia juga menekankan pentingnya menghargai nilai-nilai budaya dan tradisi di Malaysia. Baiklah, saya akan beralih kepada penutup untuk menyimpulkan keseluruhan isu-isu yang telah dibentangkan oleh rakan ahli kumpulan saya yang lain. Isu yang pertama iaitu bekas Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau telah didakwa kerana dibawa akta hasutan kerana kenyataan berunsur sensitif yang menyentuh 3R. Apakah itu 3R? Iaitu raja, agama dan kaum. Semasa beliau berucap dalam kempen politik, pendakwaan menuduh kerajaan menggunakan akta hasutan secara selektif untuk semata-mata melemahkan pembangkang. Beralih pula kepada isu yang kedua, di sini dapat disimpulkan bahawa akta hasutan ini dianggap sebagai alat untuk menekan kebebasan bersuara, memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk menjelaskan perkataan atau tindakan, dan memberikan kuasa untuk kepentingan politik. Akta ini membawa kepada kritikan terhadap demokrasi di Malaysia.
Seterusnya, isu yang ketiga, perdebatan yang mendukung pemalsuan Akta Hasutan tahun 1948 di Malaysia melibatkan dua sisi yang berlawanan. Apakah itu dua sisi yang berlawanan, iaitu mereka yang menentang dan mereka yang menentangnya. Pemalsuan akta ini dilihat dalam konteks perubahan politik Malaysia pada tahun 2018 dan membentuk kebebasan individu. Okey, seterusnya ialah isu yang keempat, di mana pendakwaan selektif merujuk kepada situasi di mana tindakan pendakwaan terhadap seseorang individu atau kumpulan. Ciri-ciri pendakwaan sering dilihat dari sudut pelbagai penyalahgunaan kuasa yang bertentangan dengan prinsip kumpulan. Ciri-ciri pendakwaan sering dilihat, isu semasa berkaitan pendakwaan selektif, terdapat kritikan terhadap bagaimana sesetengah kes melibatkan tokoh politik atau individu berpengaruh di proses. Okey, untuk isu yang kelima pula dapatlah disimpulkan bahawa artikel ini membincangkan penggunaan Akta Hasutan tahun 1948 oleh Kerajaan Malaysia untuk melindungi hak asasi manusia dan mengkritik kerajaan. Ia menyerlahkan lagi kepentingan perdebatan akademik dan penglibatan politik dalam memastikan hak asasi manusia ditegakkan. Artikel untuk isu yang kelima ini juga membincangkan kontroversi mengenai penggunaan Akta Hasutan dan peranan hak individu dalam penggalakan keadilan dan accountability. Dan seterusnya yang terakhir sekali, iaitu isu keenam, adalah dapat disimpulkan bahawa penggunaan Akta Hasutan dalam isu media sosial adalah undang-undang digubal untuk menangani sebarang perbuatan, ucapan, penerbitan atau bahan yang lain. Contoh penggunaan media sosial boleh dikenakan jika mereka membuat naik, berkongsi atau menyebarkan kandungan yang berpotensi menghasut. Kesalahan terhadap raja atau institusi diraja di Malaysia adalah kesalahan di bawah Akta Hasutan tahun 1948. Sebagai kesimpulannya, Akta Hasutan tahun 1948 terus menjadi topik perdebatan yang hangat di Malaysia dengan pelbagai pandangan mengenai keberkesanannya dan impaknya terhadap kebebasan bersuara dan hak asasi manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.